Amaran tidak diberi. Kami akan menenggelamkan kamu seterusnya. Dengan bunyi letupan yang memekakkan telinga, radar AESA pertahanan hadapan musuh secara fizikalnya hancur berkecai. Mengapa? Jepun sepatutnya hanya menyumbangkan besi buruk usang, bukan? Panglima musuh menjerit di anjungan. Mereka tidak tahu. Kapal usang berusia 30 tahun itu adalah raksasa ribut yang paling ganas, yang memancarkan kekuatan paling jahat dalam perairan di mana peperangan elektronik tidak berkesan sama sekali. Dunia bergegar apabila Laksamana Yu dan kapalnya, yang percaya mereka boleh memenangi perang hanya dengan satu sentuhan butang, dihancurkan berkeping-keping oleh pertempuran jarak dekat yang gila, membuang semua GPS dan komputer. Pembalikan yang menggegarkan bermula sekarang. Sokonglah kami dengan melanggan saluran ini, supaya kami tidak melupakan kebanggaan Malaysia untuk generasi akan datang. Sebuah kubu terapung buatan manusia tersergam di Laut Cina Selatan. Di hadapannya, satu bayang-bayang gergasi berdiri megah. Kapal pemusnah peluru berpandu tercanggih Type 055. Laksamana Yu, kebanggaan tentara laut negara X merujuk kepada Cina, dipenuhi dengan beribu-ribu tan peluru berpandu. Dengan sasaran 13.000 tan dan dilengkapi 112 pelancar menegak VLS, penampilannya menyerupai Raja Laut itu sendiri. Di kerusi arahan anjungan, Panglima Yu sedang menghirup teh tariknya dengan penuh bergaya. Di hadapannya terbentang monitor hologram gergasi, memaparkan semua pergerakan di sekeliling dalam masa nyata. Panglima, pergerakan tentara laut di Raja Malaysia, TLDM. Nampaknya pasukan bantuan dari negara sekutu merujuk kepada Jepun, yang disebut-sebut itu telah tiba. Panglima Yu mencemik mendengar laporan operatornya. Bantuan? Menggelar benda itu sebagai kapal perang adalah satu penghinaan kepada nenek moyang kita yang gugur. Dia menunjuk ke monitor shub yang memaparkan bayangan kecil. Sesaran piawai 2.000 tan metrik, kurang daripada 1/6 saiz Type 055. Walaupun mempunyai badan kecondongan yang direka untuk penyamaran, stealth, siluetnya jelas milik era terdahulu. KD Tamingsari, nama kapal diubah untuk sesuai dengan Malaysia. Mula berkhidmat pada tahun 1989. Sebuah peninggalan berusia lebih 30 tahun. Nampaknya orang Malaysia benar-benar meremehkan kita. Panglima Yu tidak berusaha menyembunyikan rasa jijiknya. Tiada sistem pelancar menegak VLS. Tiada radar tata susunan fasa phased array radar. Hanya meriam tembak cepat usang dan peluru berpandu harpun yang ketinggalan zaman. Benda seperti itu hanyalah seketul besi buruk yang boleh kita lumpuhkan hanya dengan menghidupkan sistem peperangan elektronik kita. Haruskah kita melakukan tembakan amaran sahaja? Tanya seorang anak kapal. Panglima Yu menggelengkan kepalanya. Membazir peluru. Dekati dia. Sebuah kapal peronda maritim 5.000 tan pun boleh meremukkan badan kapal sekecil itu dengan mudah. Pecah sempadan perairan. Wilayah Malaysia. Bongkah besi gergasi itu mula berlayar dengan bunyi menderu. Ia adalah pemandangan yang terlalu berat sebelah dan kejam, seperti seekor gajah berjalan untuk memijak tikus. Sementara itu, di pangkalan TLDM Sepanggar, Sabah, dalam keadaan panas yang menyesakan, Letnan Komander Azmi Ahmad melutut, tangannya menggenggam tanah. Di hadapannya, berlabuh harapan yang baru disumbangkan oleh sekutu KD Tamingsari. Catnya baru dicat semula, dan penyelenggaraan telah dilakukan dengan teliti. Tetapi, dibandingkan dengan frigat Korea, Perancis Baharu yang berlabuh di sebelahnya, usianya tidak dapat disembunyikan. Hei, Azmi, ini tak mungkin. Rakan sekerjanya bersuara dengan nada putus asa. Tiada peluru berpandu anti pesawat. Apa hal benda bulat-bulat itu? Pelancar S-Rock? Hari ini, aku cuma pernah lihat pelancar berbentuk kotak seperti itu dalam film lama. Azmi tidak dapat membalas. Apa yang mereka harapkan adalah kekuatan untuk menghentikan ancaman Type 055. Bukan kapal Aegis, tetapi sekurang-kurangnya peralatan modern untuk menggerunkan musuh. Sebaliknya, apa yang dihantar oleh sekutu adalah seorang veteran tua yang hampir bersara. Mereka tinggalkan kita, kata seseorang dengan sinis. Mereka hanya menolak sampah besi buruk untuk mengelakkan konflik dengan Type 055. Bagaimana kita harus melawan Laksamana Yu dengan ini? Suasana di pangkalan telah berubah dari putus asa menjadi kemarahan. Langkah kaki mereka berat semasa menaiki kapal.
Ekspresi Azmi dan rakan-rakannya bukan seperti askar yang menuju ke medan perang, tetapi seperti banduan yang menuju ke tiang gantung. Selamat datang ke Taming Sari. Menunggu di anjungan adalah seorang lelaki yang agak tua. Rambutnya kelabu dipotong pendek, kulitnya gelap akibat matahari, lengan baju kerjanya dilipat, dan dia memakai sarung tangan yang dicemari minyak. Beliau ialah jurulatih teknikal, Encik Sato, yang dihantar oleh Biro Peralatan Pertahanan Negara Sekutu. Mulai sekarang, aku akan mengajarkan kamu cara menggunakan kapal ini. Suara Sato rendah dan jelas, tetapi ia hanya bergema kosong di telinga Azmi. Mengajar? Tuan. Tuan tak nampak ke mereka di luar sana. Azmi menunjuk ke laut. Siluet armada musuh yang mengancam dapat dilihat di kaki langit. Mereka boleh menghapuskan kita dengan satu sentuhan butang. Apa yang kita ada hanyalah meriam manual dan sonar ketinggalan zaman. Apa yang nak diajar? Ini misi bunuh diri. Jeritan putus asa Azmi disambut oleh askar-askar TLDM yang lain di sekelilingnya. Betul, biar kami balik. Kami tak nak naik keranda besi ini. Rungutan mengalir di anjungan. Sato tidak terpengaruh. Dia berjalan perlahan ke arah Azmi dan merenung matanya. Misi bunuh diri? Tidak, anak muda. Sato menanggalkan sarung tangannya dan membelai badan meriam yang panas itu dengan kasih sayang. Apa itu tercanggih? Perang dengan satu butang? Itulah sebabnya mereka lemah. Azmi tidak percaya dengan kata-katanya. Apa yang dikatakan oleh lelaki ini? Adakah dia gila kerana ketakutan? Sato tersenyum sinis. Itu bukan senyuman seorang jurutera yang tenang, tetapi senyuman pemangsa yang telah melalui 1000 medan perang. Dengar sini, anak muda. Perang bukan di atas lembaran spesifikasi, tetapi di atas laut. Aku akan tunjukkan kamu dari tempat duduk terbaik apa yang akan berlaku kepada mereka yang terlalu bergantung pada mesin apabila monitor mereka menjadi gelap. Naiklah. Pada ketika itu, penggera berbunyi dari pembesar suara dalaman. Panggilan kecemasan, kapal pemusnah tentara laut Type 055 melanggar sempadan perairan dan menghampiri kapal kita dengan pantas. Pertempuran tidak dapat dielakkan. Semua kru ke stesen. Berlayar. Arahan Sato bergema. Azmi menaiki tangga dengan kaki yang menggeletar. Tiada apa-apa yang boleh dipercayai, selain keyakinan tidak berasas dari lelaki Jepun yang misteri ini. Pertempuran terakhir KD Taming Sari, veteran tua, bermula. Ombak laut Cina Selatan ganas. Taming Sari, yang bersaiz kecil, bergoyang seperti daun. Di sudut anjungan, beberapa askar TLDM kelihatan pucat, menyembunyikan wajah mereka di dalam beg. Dengan sasaran piawai 2000 tan, goyangannya jauh berbeza berbanding frigat 5000 tan modern. Kecondongan 30 darjah adalah biasa, sukar untuk berdiri tegak tanpa memijak lantai. Jangan menangis seperti anak kecil. Ketap gigi, jerit Sato. Dia berdiri tegak di anjungan yang bergoyang, seolah-olah dia berada di darat. Jarak sasaran 20.000. Type 055 dikesan pada radar. Suara operator radar bergetar. Akhirnya, raksasa lautan, Laksamana Yu, telah tiba, dan pada saat berikutnya, skrin radar itu bertukar menjadi salji, bunyi bising yang memekakkan telinga. Instrumen di seluruh kapal mengeluarkan bacaan yang tidak normal secara serentak. Radar terputus. Isyarat GPS hilang. Komunikasi juga terputus. Kita menerima gangguan elektronik. Jamming yang kuat. Azmi dan rakan-rakannya panik. Ini adalah pengakhiran. Kita tak nampak apa-apa. Dalam peperangan modern, kehilangan mata dan telinga bermakna kematian. Amaran kunci peluru berpandu dari musuh berbunyi. Tetapi kerana gangguan, mereka tidak tahu dari mana mereka disasarkan. Hanya Sato yang kelihatan tenang. Jangan panik. Itu seperti yang dijangka. Mereka akan melakukan jamming. Sebagai ucapan selamat datang, taktik biasa. Dia menepuk monitor taktikal yang mati di sebelah kerusi komander. Benda yang mudah. Tetapi kerana melihat benda ini, kita menjadi buta. Sato menunjuk ke tingkap anjungan. Buka tingkap. Apa? Tapi. Buka, aku kata. Azmi membuka tingkap dengan perasaan takut, dan angin lembab serta percikan air masin bertiup masuk. Sato mengangkat teropong. Lihat ombak itu. Dan percayalah pada matamu sendiri.
Dia membentangkan carta navigasi analog usang dan kertas. Dengar, mereka hanya melihat radar dan haba. Permukaan laut yang bergelora ini hanyalah sekumpulan hingar kepada sensor mereka. Tetapi, kita boleh melihatnya. Sato memberikan arahan kepada jurutera enjin. Bilik enjin, kedua-dua turbin maju ke hadapan. Jangan gunakan turbin gas, diesel sahaja. Disinilah tulang belakang Taming Sari terserlah. Jantung kapal ini adalah enjin hibrid yang dipanggil Kodok. Semasa pelayaran perlahan, ia hanya menggunakan enjin diesel yang sangat jimat bahan api dan mempunyai getaran yang sangat rendah. Sementara kapal gergasi musuh berlayar dengan bunyi turbin gas yang kuat, Taming Sari mengurangkan bunyi enjinnya hingga ke tahap maksimum, menyamarkannya dalam bunyi ombak. Ia benar-benar seperti ninja laut. Kemudi penuh ke kiri. Kita masuk ke bayangan pulau itu. Atas arahan Sato, Taming Sari berlayar melalui saluran sempit di antara pulau-pulau yang rumit. Ini adalah laluan yang hanya boleh dilakukan oleh kapal dengan draft cetek. Kapal besar akan kandas. Taming Sari meluncur melalui laluan itu. Sementara itu, di Anjungan Laksamana Yu, pusat kawalan tempur, sasaran hilang. Tindak balas Taming Sari hilang, operator menjerit. Bodoh, kitalah yang membutakan mata kita dengan jamming. Kemana ia hilang? Panglima Yu menghentak lantai. Pengesanan haba gagal. Hujan lebat dan ombak ganas menyebabkan pantulan haba tidak menentu. Kita tidak dapat mengesan. Radar tata susunan fasa dan sensor inframerah kapal gergasi itu lumpuh di hadapan penyamaran semula jadi yang dicipta oleh cuaca buruk dan bayangan pulau. Taktik licik. Belok keliling pulau dan paksa ia keluar. Laksamana Yu memusingkan badannya yang besar. Tetapi pergerakan ini telah dibaca sepenuhnya. Mereka datang, kawan-kawan. Mereka sudah hilang sabar dan datang mengelilingi. Sato melukis satu garisan pada carta. Di sini, mereka akan melalui selat ini. Kita akan sambut mereka dengan pertempuran jarak dekat. Tetapi bagaimana kita nak menyasar tanpa radar? Tanya Azmi. Sato menunjuk ke meriam tembak cepat 76 mm yang usang. Semua penembak ke stesen. Jangan gunakan sistem kawalan tembakan, FCS, operasi manual. Di dalam kubah meriam yang sempit dan panas, penembak Malaysia masuk. Di hadapan mereka bukanlah sistem penyasaran digital terkini, tetapi penyasar optik kuno, seperti periskop. Betul ke kita boleh kena dengan ini, Tuan? Suara penembak kedengaran melalui interkom, penuh keraguan. Jangan hanya kena. Sasar. Lihat dengan mata kamu sendiri, pusingkan handal dengan tangan kamu sendiri. Suara Sato bergema. Belok 30 darjah ke kiri, jarak 8.000, Anjungan Laksamana Yu kelihatan, sasar antena. Tangan penembak berpeluh, memusingkan handal. Badan kapal bergoyang, penglihatan kabur dek hujan lebat. Dari situ, siluet gergasi musuh muncul. Garis silang penyasar menangkap antena radar tata susunan fasa gergasi yang dipasang di atas anjungan musuh. Sasaran sempurna, Sato menjerit. Meriam otomelara 76 mm yang terkenal memuntahkan api, lebih 80 butir seminit. Bukan lagi tembakan, tetapi hujan besi yang kuat, seperti tembok ombak besi yang terbang. Peluru memecah angin ribut dan menuju ke arah Laksamana Yu seolah-olah ditarik oleh magnet. Detik berikutnya, kilauan jingga meletus di anjungan musuh. Kena, anjungan musuh terbakar. Seru operator teropong. Peluru itu mengenai antena radar, tata susunan fase, mata Type 055. Tak mungkin. Bagaimana mereka boleh melakukan serangan tepat dalam jamming ini? Anjungan Laksamana Yu panik. Penggera berbunyi, api merebak. Radar utama rosak. Kawalan tembakan tidak berfungsi. Celaka, mereka menembak dengan pandangan mata. Panglima Yu memutar wajahnya dengan rasa malu. Elektronik AESA bernilai ratusan juta dolar telah tewas kepada meriam berusia 30 tahun dan mata manusia. Tembak balik, meriam utama, apa-apa sahaja, tenggelamkan besi buruk itu, jerit Panglima Yu. Tetapi pada ketika itu, Taming Sari sudah beralih ke tindakan seterusnya. Kemudi penuh, berundur pada kelajuan penuh.
Seiring dengan arahan Sato, enjin Taming Sari menderu. Kali ini bukan diesel, tetapi turbin gas yang disimpan, permata tersembunyi. Bunyi logam yang nyaring seperti jet bergema, dan haba yang kuat keluar dari cerobong. Kuasa kuda 25.000 HP dilepaskan serentak. Azmi dan anak kapal lain hampir terkampak ke lantai akibat hentakan itu. Bertentangan dengan pelayaran senyap sebentar tadi, Taming Sari mengangkat haluannya tinggi-tinggi dan memecut dengan laju, membela ombak putih. Cepat. Pecutannya jauh lebih hebat daripada kapal besar yang lembab. Ia adalah taktik gerila lautan serang dan berundur. Taming Sari sekali lagi hilang ke dalam kegelapan ribut, meninggalkan musuh yang terbakar di belakang. Azmi melihat pemandangan itu dengan rasa tidak percaya. Laksamana Yu yang dianggap kebal mengeluarkan asap, dan kapal tua yang mereka naiki ini telah melakukannya. Bagaimana, anak muda? Sato tersenyum sinis. Spesifikasi katalog bukan segala-galanya, bukan. Azmi terkaku dan hanya mampu mengangguk dalam-dalam. Namun, ini hanyalah permulaan. Tentara laut musuh yang maruahnya telah dihancurkan tidak akan berdiam diri. Jangan remehkan kami. Panglima Yudi Anjungan Laksamana Yu menggigit bibirnya sehingga berdarah. Kemarahan elit tentara laut yang maruahnya dirobek telah melampaui takat didih. Hantar mesej ke seluruh armada. Sasaran, Kadi Taming Sari Tentara Laut Malaysia. Gunakan apa sahaja cara yang ada. Jadikan besi buruk itu kayu api lautan. Atas arahan Panglima Yu, armada yang dikerahkan di Laut Cina Selatan mula bergerak. Kapal-kapal baharu muncul satu demi satu di kaki langit. Frigat peluru berpandu, kapal bekalan besar, dan skuadron drone pengintip mula mengelilingi dengan bunyi dengungan yang menyeramkan. Banyak tindak balas pada radar. Tak terkira, Anjungan Taming Sari membeku. Ini adalah peperangan yang tidak seimbang. Sato menurunkan teropongnya dan menganalisis keadaan dengan tenang. Musuh telah meletakkan kepungan sepenuhnya. Serangan mengejut yang licik tidak akan berkesan lagi. Sial, mereka serius. Suara Azmi bergetar. Peluru berpandu anti kapal dilancarkan dari frigat di barisan hadapan. Kepulan asap putih membuntuti peluru berpandu yang menuju ke arah mereka. Stesen senjata Phalanx, CI West, 20 mm, berprestasi tinggi aktif. Arahan Sato kedengaran. Phalanx CI West, yang dipasang di buritan, berpusing dengan bunyi rantai gergasi dan menghujani peluru berpandu yang datang dengan timah. Bola api meletus di udara, pemintasan berjaya, tetapi tiada masa untuk gembira. Peluru berpandu terus menghujani. Mustahil untuk menangkis serangan serentak dari pelbagai arah dengan peralatan anti pesawat Taming Sari yang usang. Badan kapal bergoyang ganas, tembakan hampir kena. Tiang air menjulang lebih tinggi daripada anjungan, air laut membasahi dek. Laporan kerosakan, tiang patah. Antena komunikasi terputus. Bilik enjin dimasuki air. Kami masih bertahan, tetapi tidak akan lama. Laporan cemas, bertalo-talo. Kita sudah habis. Kita akan tenggelam. Jerit seorang askar TLDM muda sambil menangis. Sato menghentak lantai. Jangan merengek. Kita masih terapung. Dia merenung carta. Pada kadar ini, mereka akan kehabisan tenaga. Satu-satunya cara untuk membuka jalan adalah dengan mengejutkan musuh. Matanya tertumpu pada satu titik di carta. Di situ, terletaknya kawasan terumbu karang berbahaya yang ditunjukkan oleh data tinjauan dasar laut bersama Malaysia dan sekutu Jepun. Di sini, cahaya kegilaan bersinar di mata Sato. Kemudi penuh ke kanan. Kita akan masuk ke terumbu karang itu. Apa, Tuan Waraske? Jerit Azmi. Itu dipanggil tanah perkuburan kapal. Ia adalah zon bahaya dengan batu karang yang tidak tertera pada carta modern pun. Ini bunuh diri. Itulah sebabnya mereka tidak akan mengejar. Sato tersenyum sinis. Kapal kita mempunyai draft yang cetek. Lagipun, di dalam kepala aku ada semua peta dasar laut terkini yang ditinjau oleh negara kamu. Dia menunjuk ke kepalanya. Sekarang, hidup atau mati. Ikut aku, anak kapal. Dalam keadaan separuh menangis. Memusingkan kemudi mengikut arahan gila Sato. Taming Sari menceroboh perairan terumbu karang yang indah berwarna biru kehijauan. Tetapi keindahan itu bersebelahan dengan maut. Di bawah permukaan, terumbu karang tajam seperti pisau cukur menunggu untuk merobek dasar kapal. Operator sonar,
Bacakan jarak ke dasar laut. Jangan silap walaupun 1 meter, jerit Sato. Kedalaman 10 meter, 9 meter, 8 meter, terlalu dekat. Suara operator sonar bergetar. Bunyi yang tidak menyenangkan kedengaran di dalam kapal apabila dasar kapal bergesel dengan karang. Semua orang menahan nafas. Badan kapal menggerut, rivet lama menjerit. Tetapi Taming Sari tidak berhenti. Ia berlayar melalui laluan air yang rumit seolah-olah mengetahui jawaban kepada labirin itu. Tak guna. Armada musuh yang mengejar terpaksa berhenti mengejut di hadapan terumbu karang. Kapal besar mereka pasti akan kandas jika mereka masuk ke perairan cetek ini. Sistem pengendalian automatik tercanggih hanya membunyikan amaran di hadapan topografi dasar laut yang tidak diketahui. Sial, dia terlepas? Panglima Yu menumbuk konsol. Ia seolah-olah tikus yang dikepung telah melompat ke paya beracun dan melarikan diri. Tetapi tujuan Sato bukan sekadar melarikan diri. Di luar zon terumbu karang, terbentang perairan yang lebih berbahaya dengan arus yang rumit, dan tempat itulah medan pemburuan terbaik yang telah disediakan oleh Sato. Kita berjaya melepasi. Sato menyeka pelunya dan tersenyum sinis. Mulai sekarang, ini adalah masa untuk memukul Mole, Wakamole. Dia berpaling kepada Azmi dan askar-askar TLDM. Dengar baik-baik, musuh kita bukan hanya kapal permukaan. Yang paling menjengkelkan bersembunyi di bawah ini. Sato menunjuk ke permukaan laut di kaki mereka. Kapal selam serangan mereka pasti telah menyelinap masuk semasa kekecohan tadi. Azmi menelan air liur. Musuh yang tidak kelihatan. Malaikat maut bawah air. Lawan yang paling menakutkan. Tapi sonar kita tak boleh mengesan kapal selam modern, kan? Memang tak boleh. Dengan cara biasa. Sato memberikan arahan ke bilik sonar. Operator sonar, sediakan mod aktif. Tapi jangan hantar isyarat lagi. Tunggu isyarat aku. Kemudian dia memegang mikrofon siaran dalaman. Bilik engine. Matikan turbin gas. Matikan diesel. Semua engine henti. Berhenti engine? Di tengah-tengah musuh? Jerit Azmi. Itu bermakna kematian. Senyap menyelubungi kapal. Apa yang kedengaran hanyalah bunyi ombak memukul badan kapal. Taming Sari mula hanyut, seketul besi di tengah-tengah Laut Cina Selatan. Senyap, Sato meletakkan jari di bibirnya, menunggu mangsa jatuh ke dalam perangkap. Di bawah air, seperti yang dibaca oleh Sato, kapal selam serangan modern musuh sedang menghampiri Taming Sari. Mereka menyangka Taming Sari, yang enjinnya telah berhenti, adalah bangkai kapal yang dimusnahkan. Sasaran senyap. Tiada tindak balas hidupan. Baik, naik ke permukaan untuk mengesahkan bangkai kapal. Jangan leka. Panglima kapal selam memberi arahan. Badan hitam gergasi perlahan-lahan mula naik ke permukaan. Bunyi yang samar-samar itu telah ditangkap oleh sonar QS. 8 Taming Sari yang usang tetapi diselenggara dengan baik. Ping! Operator sonar dengan fon kepala membulatkan matanya. Panglima, tepat di bawah kita. Jarak 800, kedalaman 50. Sesuatu sedang naik ke permukaan. Mata Sato bersinar. Kena, dia berkata dengan tenang tetapi penuh tenaga, seolah-olah berbisik kepada kekasihnya. Sonar aktif. Hantar pada kuasa maksimum. Kekosongan yang menyesakkan menyelubungi kapal. Seolah-olah bunyi ombak pun terpadam. Suasana dalaman, dengan semua mesin dimatikan dan pendingin hawa dipadam, terasa seperti sauna, dengan panas matahari menembusi plat besi. Peluh menitik memukul lantai, setiap titisan bergema seperti letupan dalam ketegangan yang melampau. Azmi merasakan gegendang telinganya hampir pecah akibat bunyi degupan jantungnya sendiri. Kedi Taming Sari hanyut, menjadi sebahagian daripada laut. Beberapa puluh meter di bawah kakinya, pemangsa paling kejam dalam peperangan laut modern kapal selam nuklir serangan tentara laut musuh sedang melintas. Kapal diesel biasanya tidak mempunyai peluang menentang kapal selam nuklir. Kelajuan, kesenyapan, prestasi getaran, persenjataan jurang itu sebesar langit dan bumi. Tetapi medan perang yang dipilih oleh Sato, labirin terumbu karang ini, adalah satu-satunya titik di mana hierarki mutlak itu dapat dibalikkan.
Topografi dasar laut yang rumit dan bunyi arus yang memantul secara tidak menentu berfungsi sebagai perlindungan semula jadi, membutakan sonar digital canggih kapal selam itu dalam lautan hingar. Mereka tidak menyadari bahwa mangsa yang mereka kejar sedang menahan nafas di atas kepala, menunggu dengan pemukul ganas di tangan. Dah sampai. Operator sonar, seorang veteran, melaporkan dengan suara yang ditahan, memegang fon kepalanya. Tepat di bawah. Kedalaman 40, bunyi bebaloi. Mereka benar-benar leka. Bunyi seperti mereka berenang di luar untuk melihat pemandangan. Sato mengangguk tanpa suara. Matanya merah seperti binatang buas yang akan menerkam mangsanya, tetapi pernafasannya sedingin ais. Dia perlahan-lahan mematikan penutup keselamatan pelancar aktif pada konsol di hadapannya. Sonar QS-8. Dicipta 30 tahun dahulu, peralatan ini berbeza dengan sistem analisis digital modern, adalah seonggok kuasa kasar yang meningkatkan output mudah hingga ke hadnya. Tenaga denyutan bunyi yang dilepaskan pada jarak dekat bukan sekadar pengesanan. Dalam ruang bawah air yang tidak dapat dielakkan, ia menjadi gelombang kejutan dengan jisim fisikal. Bersedia untuk hentakan. Tutup telinga. Jerit Sato. Detik berikutnya, dia menumbuk butang pelancaran dengan penumbuknya. Ia bukan bunyi. Ia adalah hentakan yang menggegarkan keseluruhan Tamingsari, seolah-olah ia dipukul oleh tukul gergasi. Puluhan ribu watt tenaga akustik dilepaskan ke dalam air. Gelombang kejutan yang disebarkan melalui air yang tidak termampat menghentam kapal selam di bawah secara langsung tanpa sebarang pengurangan. Di dalam kapal selam musuh yang berlayar senyap di bawah air, ketenangan itu tiba-tiba dirobek oleh keganasan. Bersama-sama dengan bunyi yang kuat, seolah-olah sesuatu telah menghentam dari luar, keseluruhan kapal selam bergetar ganas. Di bilik sonar, operator sonik yang menumpukan saraf mereka untuk mendengar dengan fon kepala melihat neraka pada saat itu. Bunyi ping maksimum yang diperkuat memecahkan gegendang telinga, menyerang mereka sebagai bunyi yang memusnahkan otak secara langsung. Operator sonar berguling-guling di lantai, mata mereka memutih dan mulut berbuih. Kaca konsol pecah akibat resonans dan serpihan berterbangan. Apa? Kita kena serangka. Panglima kapal selam menjerit, tetapi dia sendiri tidak dapat mendengar suaranya. Udara di dalam kapal bergetar, mengganggu keseimbangan, mual, pening, dan ketakutan primordial. Mereka tidak dapat memahami apa yang berlaku. Apa yang mereka tahu, hanyalah mereka dibanjiri tenaga yang luar biasa dari jarak dekat tepat di atas mereka. Sial, hembus tangki utama, naik ke permukaan segera. Kita akan hancur pada kedalaman ini. Panglima yang panik membuat keputusan terburuk. Ini adalah masa di mana mereka sepatutnya turun ke dalaman dan berundur secara senyap. Tetapi ketakutan serangan akustik yang menggegarkan otak telah merampas semua pertimbangan rasional. Naik ke permukaan. Sekarang juga, di permukaan, Azmi dan rakan-rakannya menahan nafas melihat pemandangan itu. Gelembung gergasi memecah permukaan, dan detik berikutnya, badan hitam muncul. Kapal selam nuklir musuh melompat keluar dari permukaan, seolah-olah seekor paus melompat. Penampilannya sangat terdedah dan sangat kelakar. Sasaran naik ke permukaan. Jarak 300 meter, tepat di hadapan kita. Mangsa yang sempurna. Kuba meriam, tembak cepat 76 mm. Tamingsari berpusing dengan bunyi gigi-gigi, seperti pemangsa yang menemui mangsanya, menyasarkan badan hitam kapal selam itu. Tambahan pula, pelancar Asrok berbentuk kotak di atas kapal juga dihalakan ke musuh, bersedia untuk memuntahkan roket maut. Pintu menara arahan kapal selam dibuka, dan askar musuh menjenguk keluar untuk memeriksa keadaan di luar. Dan mereka mendapati diri mereka berhadapan dengan Kedi Tamingsari yang usang. Muncungnya diarahkan tepat ke dahi mereka. Sifar jarak. Tidak boleh melarikan diri atau menyelam. Kita terkepung, seseorang berbisik. Prestasi stealth tercanggih, dan kelebihan di laut dalam tidak bermakna apa-apa apabila diseret ke permukaan dan diacukan senjata. Panglima Yu di kapal pemusnah Laksamana Yu yang jauh menyaksikan pemandangan yang tidak dapat dipercayai itu melalui monitor. Tak mungkin. Dia menggenggam konsol dengan tangan yang menggeletar. Katruf terkuat armada mereka, kapal selam nuklir, telah dipaksa naik ke permukaan di hadapan musuh dan diacu senjata seperti tebusan. Mereka merancang ini dari awal,
Mereka tidak melarikan diri. Mereka mematikan enjin, berpura-pura mati, dan memancing harimau yang mengejar ke dalam perangkap. Kapal usang berusia 30 tahun melumpuhkan kapal selam tercanggih dengan satu denyutan bunyi. Gigilan seperti ais meresap ke tulang belakang Panglima Yu. Dia tidak berhadapan dengan seketul besi buruk. Dia berhadapan dengan raksasa veteran yang licik, berpengalaman, dan mengetahui pertempuran sebenar secara kejam. Di anjungan Tamingsari, Sato menepuk bahu Azmi yang menggeletar dengan kuat. Lihat, Azmi. Itulah rupa kapal selam terkuat di dunia apabila dihina. Azmi mencengkam pemandangan itu, kabur dengan air mata, bukan ketakutan, tetapi kegembiraan yang menggegarkan jiwanya. Kapal buruk yang mereka naiki ini, jika digunakan dengan betul, boleh melututkan yang terkuat di dunia. Kita menang, Tuan. Ya, kemenangan mutlak. Sato memegang mikrofon komunikasi. Pada jarak yang begitu dekat sehingga jamming tidak bermakna, dia melancarkan amaran yang dipenuhi dengan niat membunuh kepada armada musuh. Ini kapal tentara laut Malaysia Tamingsari. Kapal selam Anda kini terkunci dalam sasaran kami. Pada jarak ini, kami tidak akan tersasar. Berundur segera. Jika tidak, kami akan menenggelamkan ikan paus hitam ini menjadi timbunan besi buruk yang dipenuhi lubang di dasar laut. Ulang. Berundur sekarang. Kata-kata itu menembusi maruah tentara laut musuh lebih dalam daripada peluru berpandu tercanggih manapun. Armada musuh, yang ditunjukkan jurang kelas yang besar, terpaksa berlayar pergi dalam diam. Matahari terbenam di Laut Cina Selatan datang dengan cepat. Ketika kaki langit diwarnai merah darah, satu pengunduran bersejarah sedang berlaku. Armada tentara laut musuh, yang pernah cuba memerintah sebagai raja laut, berundur dengan perlahan, seperti anjing liar yang cedera. Di belakang, kapal selam serangan yang dipaksa naik ke permukaan mengikuti dalam pelayaran permukaan yang menyedihkan, diawasi oleh anjungan. Badan hitamnya yang besar bukan lagi simbol ketakutan, tetapi monumen gergasi kekalahan. Di anjungan kapal pemusnah Laksamana Yu, Panglima Yu tidak dapat melihat pemandangan itu secara langsung. Maruah, keyakinan, dan prestij negara, semuanya dihancurkan berkeping-keping oleh hanya satu kapal lama terpakai. Dia menggenggam tepi konsol, sehingga buku jarinya memutih. Apa yang kita lawan? Bisikan kering Panglima Yu bergema di anjungan yang sunyi, bukan nilai dalam lembaran spesifikasi, bukan sesuatu yang muncul di radar atau data. Apa yang ada di sana adalah ketekunan negara Jepun yang telah menghabiskan 30 tahun hanya untuk mengetahui tentang laut dengan semangat tukang yang panas. Masih ada lagi raksasa seperti itu? Panglima Yu melihat siluet Tamingsari yang berdiri di belakang matahari terbenam melalui teropong. Ia bercalar dan catnya hangus. Tetapi penampilannya kelihatan lebih besar dan lebih megah daripada mana-mana kapal tercanggih. Betapa ceteknya mereka yang memakai perisai canggih, Panglima Yu terpaksa mengakuinya. Hormat, Panglima Yu bersuara perlahan, tanpa ditujukan kepada sesiapa. Tuan, seorang anak kapal kebingungan. Hormatilah benda itu. Berdoalah agar kita tidak perlu berperang dengan raksasa seperti itu lagi. Hormat itu adalah pengakuan kekalahan asas sebagai seorang kelasi, melangkaui perbezaan teknologi. Sementara itu, di Deke di Tamingsari yang menang, tiada sorakan, tiada gaya kemenangan. Hanya keheningan yang khusyuk, yang hanya diketahui oleh mereka yang telah tamat pertempuran. Haba seperti bayangan naik dari muncung meriam, memesongkan ruang di sekeliling. Udara unik bercampur dengan bau minyak terbakar dan garam, menceritakan kisah pertempuran. Azmi perlahan-lahan meletakkan tapak tangannya pada kubah meriam 76 mm yang masih panas. Panas. Haba itu bukan sekadar fenomena fizikal. Ia adalah kehangatan jiwa kapal ini. Tukang yang menempa dan memasang besi ini di limbungan Jepun 30 tahun lalu. Kelasi yang terus menyelenggarakannya, bersedia untuk musuh yang mungkin datang pada bila-bila masa di Laut Perang Dingin. Dan jiwa kapal ini, yang telah berjuang dengan mereka hari ini, membakar nyawanya. Maafkan aku, air mata mengalir dari mata Azmi, dan meresap ke plat besi dek yang berkarat. Maaf kerana memanggil kau besi buruk. Kau lebih kuat daripada sesiapapun. Dia menekan pipinya ke kulit besi yang kasar dan dingin itu. Semalam, ia hanya kelihatan seperti seketul logam lama. Tetapi hari ini berbeza.
Setiap rivet, setiap tanda kimpalan kelihatan seperti parut pertempuran yang dihormati. Anak kapal TLDM di sekelilingnya juga begitu. Ada yang membelai pagar, ada yang duduk di dek, merasakan getaran badan kapal. Mereka akhirnya faham. Apa yang dihantar oleh sekutu bukanlah barang terbuang, tetapi pedang legenda yang tajam, yang disimpan dalam sarung selama 30 tahun, dan tidak pernah dihunus untuk tujuan keamanan. Dari bayangan sayap anjungan, Sato memerhati mereka dalam diam. Tugasnya telah selesai. Dia telah mengajarkan semua yang perlu diajarkan. Bukan teknologi pertukaran atau prosedur serangan, tetapi hati untuk berdialog dengan senjata. Sato mengeluarkan pemetik api minyaknya yang usang dari poket dan memainkannya di tangannya tanpa menyalakannya. Puas hati, kawan. Dia bercakap dengan taming sari di bawah kakinya. Sudah tentu, tiada jawaban. Tetapi Sato rasa dia telah mendengarnya. Getaran enjin diesel yang menyenangkan menjawab, "Ya, tak buruk. Akhirnya kau dapat bergaduh sungguh-sungguh, ya?" Sato mengecilkan matanya. Semasa dalam tentera laut negara asal, kapal ini sepatutnya menamatkan hayatnya tanpa perlu melepaskan tembakan. Itu adalah bukti dan kebanggaan keamanan. Tetapi karena ia dilahirkan sebagai senjata, pasti ada kerinduan di lubuk jiwanya untuk berjuang, untuk melindungi seseorang. Hari ini, kerinduan itu telah dipenuhi. Untuk melindungi kawan-kawan baharunya di laut asing. Encik Sato. Sato menoleh mendengar suara Azmi. Semua anak kapal di dek beratur, memandang ke atas ke arahnya. Pakaian mereka kotor, wajah mereka penuh jelaga. Tetapi mata mereka bukan lagi mata askar yang panik dan kalah. Ia adalah mata seorang kelasi TLDM yang bangga mengendalikan kapal perang. Terima kasih. Azmi bersuara lantang. Kami berjanji. Kami akan menjaga apa yang telah Tuan ajarkan kepada kami. Dan kapal ini, rakan seperjuangan ini, hingga ke akhir hayat. Suara semua orang bersatu di Laut Senja. Sato sedikit mengendurkan senyuman sinisnya, wajahnya menjadi tenang. Tidak perlu kata-kata. Dia perlahan-lahan mengangkat tangan kanannya dan memberikan tabik hormat tanpa suara. Ia bukan dari seorang guru kepada seorang pelajar, tetapi dari seorang kelasi kepada rakan-rakan baharunya. Aku amanahkan kau, kapal yang kami sayangi. Perasaan itu terukir lebih kuat daripada kata-kata di hati mereka. Baiklah, aku pergi, kata Sato ringkas, dan berjalan menuju dek kapal tempat helikopter yang menjemputnya menunggu. Dia tidak menoleh ke belakang. Jika dia kekal lebih lama, emosi akan menguasai dan sukar untuk berpisah. Orang upahan pergi, dan askar muda kekal. Itu adalah kitaran dunia. Semasa helikopter menderu, Sato, yang kini menjadi penumpang, melihat ke bawah dan melihat Taming Sari terapung sendirian di lautan. Bermandikan cahaya matahari terbenam, siluetnya yang bersinar kekuningan kelihatan seperti berkata, "Jangan risau, aku masih boleh lakukannya." Jauh dari Jepun, di Laut Selatan, terletaknya sebuah kapal perang yang telah memulakan kehidupan keduanya. Radar usang dan meriam manual. Membawa semangat Yamato diganti dengan kecekapan dan ketekunan sekutu asal yang diwarisi. Selama kapal itu masih ada, keganasan tidak adil tidak akan menguasai laut ini lagi. Kerana di sana, veteran terkuat di dunia sedang memerhati dengan senyap. Bagaimana kisahnya? Pertempuran telah berakhir. Namun, kehidupan kedua kapal perang itu baru sahaja bermula. Kisah veteran tua yang sengaja mencabar di kutub analog dan meraih kemenangan dalam peperangan modern yang dikuasai oleh senjata digital. Mungkin ia mempersoalkan kita, orang modern yang terbiasa dengan kemudahan, tentang apa itu kekuatan sebenar. Kapal perang negara sekutu, ia pun yang kini memerhati dengan senyap di perairan Malaysia. Jika Anda melihat berita dari Laut Cina Selatan, ingatlah. Di sana, hidup semangat tukang yang tidak muncul dalam angka. Terima kasih kerana menonton hingga ke akhir. Jika Anda berpendapat kecekapan dan semangat kerja negara sekutu, Jepun, adalah terbaik di dunia, sila tekan suka dan langgan untuk menyokong. Juga, beritahu kami di ruangan komen jika Anda tahu tentang teknologi Malaysia yang lama tetapi hebat, sehingga kita bertemu dalam video seterusnya.